ke surat 562. Auzubillah minasyaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak tiba suatu hari melainkan turun 5 malaikat. Pertama di Mekah, kedua di Madinah, ketiga di Baitul Maqdis, keempat di kubur kaum muslimin, kelima di pasar malam. Adapun yang diturunkan di Makkah, maka berseru, ingatlah siapa yang meninggalkan kewajipannya kepada Allah, maka terlepas daripada rahmat Allah. Dan yang turun di Madinah berseru, ingatlah siapa yang meninggalkan sunnatul Rasul, maka akan terlepas daripada syafaatnya. Stop sampai situ. Dah bincang semalam. Okey, kita sambung. Adapun yang diturun di Baitul Maqdis, maka berseru, ingatlah siapa yang makan harta haram, tidak diterima semua amalnya. Okey, hak mana malaikat diturunkan di Baitul Maqdis? Antara seruan dia, ingatan dia, siapa yang makan harta haram, maka tidak diterima semua amalnya. Baik, harta haram seperti yang kita maklum, harta haram yang haram. Cuma bagi kita ini yang mari surau, saya nak sentuh orang yang mari surau masjid. Yang datang surau masjid ni, kadang-kadang kita tak terasa kita ni makan benda haram, sebab kita memikirkan, kita faham bahawa harta haram itu ialah merampok, mencuri. Jadi hak bahagian merampok, mencuri ni memang orang yang datang masjid dia tak buat, dia tak ada buat yang tu. Tetapi orang yang sembahyang, kadang-kadang dia mari ke masjid, kadang-kala dia terlibat dalam rasuah. Ini banyak berlaku. Orang mari masjid, mari surau, dan dia berasa tak ada apa-apa dengan rasuah. Jadi hak ni yang kita takut. Bagi makan pada anak isteri, yalah anak isteri itu mungkinlah terlepas daripada seruan daripada malaikat di Baitul Maqdis ni, sebab dia tak tahu, macam orang gimah kita lah, kita pergi rumah orang yang makan harta ataupun yang memang dia beri makan itu daripada sumber yang haram. Kita hok makan tak ada apa, tapi hok memberi makan itu, baik. Ataupun yang sering berlaku ialah dari sudut pembahagian harta pusaka yang tidak betul. Termasuk juga jenis-jenis yang saya selalu sebut juga di sini, dari sudut orang panggil satu jual beli yang dari sudut agama settle, tapi dari sudut undang-undang mungkin ada masalah sikit, tak settle. Contohnya apa dia? Jenis beli tanah lot, tak? Tanah lot, beli tanah lot, tak boleh nak tukar nama terus. 1 ekar kongsi 10 orang, pakai ikat dengan agreement, satu agreement, ikat dengan satu agreement, beli dengan satu owner, okey. Bila jual beli, okey, pilih seorang konon-konon yang dipercayai, pakai nama dia lah, nak letak 10 orang nama tak boleh, pakai nama seorang. Nama Sianum bin Sianum, ABC nama dia. Bila ABC mati, anak ABC tu, ayah dah beritahu dah, belah ayah settle.
Dari sudut undang apa, dari sudut agama pun settle, tak ada masalah. Dari sudut undang-undang tanah saja, masalah peraturan tanah. ABC mati, sebelum mati dah beritahu tanah ni bukan aku punya. Bukan ayah punya, ayah hanya pemegang amanah saja. Dia dimiliki oleh ni dah ada 9 lagi kawan. Ini surat agreement. Katakan anak tu dia buat degil, masalah anak tu lah. Yang makan haram tu anak lah. Buat degil, dia kata tak nak benda ni tak clear. Saya pun tak tahu, ayah sebenarnya beritahu. Adalah yang jenis mengelak dia tu. Begitu juga kes ayah dah bagi tanah apa tu, satu keping tanah sebagai wakaf, dah dijadikan sebagai wakaf. Dan wakaf itu dilafazkan di hadapan saksi yang kuat. Tapi dari sudut agama settle, settle, sah lah. Maknanya tanah tu tanah wakaf. Yang orang kampung ni pun buat bangunan tak? Buat satu bangunan. Sekali ayah mati, ayah pun dah beritahu pada anak. Anak buat bodoh, buat bodoh, cerdik, pegawai. Ini saya cerita ni kes yang betul ni, bukan kes yang reka-reka dah ni. Cerdik, lepasan universiti, pegawai lagi. Kita pun sebelum ayah apa ni meninggal, masa nak dilafazkan benda tu sebagai wakaf, kita minta lah beritahu pada anak, panggil anak 2-3 orang bagi, hak cerdik-cerdik. Saksi anak didengari oleh anak lelaki, kemudian orang kampung apa ni lebih kurang maknanya 10 orang. Agama settle. Jenis orang kampung sepatutnya benda ni terus bawa pada majlis agama lah. Majlis agama yang jaga tanah wakaf, jabatan agama lah katakan. Bawa terus, tapi bila bawa terus diangkat ke sana, dia jadi masalah juga. Ada juga yang jadi masalah bila diisytiharkan sebagai tanah wakaf dan dilaporkan dan dimaklumkan pada apa tu majlis agama, dia ada sedikitlah masalah lain pula timbul. Dia tidak ada kebebasan untuk dibuat benda tu. Itu je masalah dia. Dia tak payah main pakat orang kampung, tak payahlah kita tahu sama kita. Sekali ayah kawan tu mati, anak buat bodoh. Hak cerdik tadi, lepasan you buat bodoh. Sekarang masalahnya surat pun tak ada ni. Ayat dia keluar tu, habis anak keluar ayat tu saja, pergi je pejabat tanah, tukar balik daripada wakaf kepada persendirian balik. Lepas tu makanlah anak beranak tu, makan harta haram belaka. Seorang anak perempuan pun hak tahu pun benda tak ada lah, saya tak nak harta ni, tak ada, semua nak belaka. Ini harta haram. Dan benda ini berlaku pada orang surau. Letih mari surau, mari subuhnya, mari maghribnya, tapi bab harta tuan-tuan kelang kabut belaka, habis kelabu mata. Jadi sebab itu ingatan ini dibuat ni, dia ada maknanya berkait rapat dengan orang panggil sikap manusia, yang mana bila bertembung dengan harta dia tak ada, kecuali bila makan harta haram tu berasap belaka, itu lain lah. Tapi bila makan tak ada berasap, dalam kubur baru tahu. Baik, nombor 3. Dan yang turun di kubur kaum muslimin berseru, hai ahli kubur, apakah yang kamu inginkan dan apakah yang kamu sesalkan? Jawab ahli kubur, kami menyesal kerana tidak dapat menampal amal, dan atas umur kita dahulu yang kita habiskan begitu saja. Dan kami berasa iri hati dengan orang-orang yang selalu sembahyang berjemaah, membaca Al-Quran dan membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membaca istighfar, sedang kami sudah tidak dapat berbuat demikian itu semua. Kepada malaikat hak duduk yang membuat seruan kepada ahli kubur, ditanya, hai ahli kubur, apa yang kamu nak? Soalan dia agak-agak benda yang kamu nak, yang kalau kamu boleh buat benda itulah kamu nak buat, kalau boleh buat.
Dan apa yang kamu sesalkan? Jadi ahli kubur ni jawab, benda-benda ni semua benda gaib ni, benda gaib. Benda gaib Nabi je yang beritahu, Allah Ta'ala beritahu pada Nabi, Nabi beritahu kita. Ya. Ulama pun dia tak boleh nak tahu benda gaib. Ulama sendiri cuma dia boleh menghuraikan saja. Apa yang dia cerita tu dia boleh hurai. Baik, antara benda gaibnya, malaikat berseru pada ahli kubur, agak-agak kalau kamu boleh buat benda ni, apa yang kamu nak buat? Dia dah masuk dalam kubur ni, dah kena belaka dah. Ya, dah kena, dah tahu dah apa yang terkena pada kamu. Ya, hok kata lipan, ular yang berbisa datang. Okey, sekarang ni kami hok duduk dalam kubur, kita hok duduk apa ni? Kita hok duduk dalam dunia ni pun kita tak tahu. Kita hanya mendengar cerita. Oleh kerana cerita ni macam biasalah dengar cerita. Habis cerita, habislah kita. Masa tengok Hindustan boleh menangis. Lepas tengok Hindustan, habislah menangis dia. Kalau teringat pun, kadang-kadang teringat pun, kadang-kadang tak menangis juga. Masa tu saja kita menangis, sedih, suka, gembira. Masa tengok cerita. Ya. Begitu juga orang yang mendengar cerita-cerita yang seperti ini, masa dengar tu mari keinsafan. Sebab itu maknanya tazkirah ke ceramah ni dia kena buat sentiasa. Nabi pun lepas-lepas sembahyang dia buat, pendek-pendek je dia buat lepas setiap kali sembahyang. Ya. Buat. Sahabat pun tak sabar, lepas sembahyang maghrib ke, sembahyang isyak ke, sembahyang apa kan, ada ruang Nabi buat tazkirah. Sebab mengambil kira manusia itu pelupa. Ya. Supaya dia sentiasa ingat cerita, supaya dia sentiasa cerdik, sedih, rindu, takut kepada neraka, sedih dan rindu kepada syurga, ada kegairahan untuk melakukan amal. Sebab tu cerita ni kena sentiasa, cerita bab-bab agama kena sentiasa dengar. Ya, baru kita jadi baik. Ya, baik. Jadi ahli kubur kata, kami menyesal kerana tak dapat menampal amal. Dan atas umur kita dahulu yang kita habiskan begitu saja. Kami berasa iri hati kepada orang yang selalu berjemaah. Nombor satu, kami iri hati kepada orang yang berjemaah. Orang yang apa dia lagi? Baca Al-Quran, selawat, istighfar. Sebab dia kata semuanya tu tak boleh kami buat dah sekarang. Sebab tu saya kata basic. Basic kita ni tuan-tuan nak jadi ahli tasawuf lah konon-konon, ya tak? Yang saya sentuh minggu lepas. Basic dia istighfar, selawat, baca Quran. Lepas tu tambah sikit lah, kalimah la ilaha illallah tu tahlil orang panggil. Kita buat satu hari 100 kali semua. Basic. Ini orang panggil pencuci, nak cuci hati kita. Ya. Dan bila dah kita buat benda basic ni, dia akan sampai satu peringkat kita akan merasai kerinduan untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Kita sayang je pada agama ni, rasa rindu nak bertemu dengan Allah Ta'ala. Basic ni kalau tak buat, itu yang hati kita bercampur bau dengan benda yang kotor, yang menyebabkan hidayah tu payah nak masuk. Hidayah ni penting untuk masuk dalam hati kita, yang boleh ubah perangai kita jadi manusia yang baik. Ya. Jadi bersihkan hati kita dengan istighfar, selawat dan tahlil 100 kali semua. Sebab itu saya dah sentuh baru ni, kalau orang membicarakan tentang Nur Muhammad, kata tak boleh, itu orang yang hati yang masih lagi dia tak sampai kata orang tahap kebersihan yang baik. Sebab dia memahami bahawa Nur Muhammad tu nur, cahaya Muhammad direct. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada Tuhan tidak ada dalam hati aku kecuali Allah. Faham direct, kelang kabut dah. Ya tak? Kalau kita faham direct, dalam hati dia, kalau ada 1 bilion manusia, maknanya Tuhan ada 1 bilion. Katakanlah 1 bilion manusia, hak beriman, hak jenis kata orang, jenis bagus punya orang, yang kata dalam hati dia ni ada Tuhan, katalah hak bagusnya 100. Daripada 1 bilion tu, hak pure betul 100. Maknanya Tuhan ada 100 orang, 100 Tuhan. Kalau faham direct. Tapi bukan faham direct. Nak ceritanya dalam hati aku ni, aku teringat ke Tuhan sentiasa. Itu dia maksud dia.
Tapi yang jenis ulama yang baru-baru ni, yang orang panggil tasawuf mungkin kurang, dia kurang belajar ke, maka dia pun dah orang panggil cuba berfikir secara direct, dan dia cuba lemparkan kepada masyarakat. Dia kata tak betul ayat tu kan, ma fi qalbi ghairullah, tak ada dalam hati aku kecuali Allah. Mana boleh Tuhan duduk dalam hati? Dia faham direct. Ini orang dah sampai perangkat kerinduan dia dalam Tuhan, kerinduan dia pada Allah Ta'ala tu, akhir sekali dia kata dalam hati aku ni tak ada tu, tak ada benda lain kecuali Allah, kecuali Allah. Maksudnya apa dia? Aku teringat ke Tuhan, hati aku ni aku teringat ke Tuhan. Macam yadullah fauqal jamaah, tangan Tuhan di atas jemaah. Takkan tak belajar tu kan, ustaz-ustaz ke ulama kan. Habis Tuhan ada tangan? Tak ada. Yadullah tu maknanya dipanggil ilmu. Ini kena belajar ilmu bahasa Arab pula. Sebab tu saya jawab pada kawan saya yang kata tak boleh baca apa tu, hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad. Dia dua benda yang dibahaskan. Ma fi qalbi ghairullah, dia kata ni tak betul ni, tak boleh pakai. Nur Muhammad pun tak boleh. Dua-dua ni tak boleh ayat tu, dia kata. Sebab mana ada Muhammad Nur ni, kata Nur ni Allah. Ma fi qalbi ghairullah, dia kata mana boleh Tuhan duduk dalam hati manusia. Sebab dia faham direct, dia tak belajar bahasa Arab. Jadi bila dia kata begitu, saya kata kena belajar bahasa Arab. Walaupun ustaz belaka, tapi jangan belajar bahasa Arab yang mendatar, kena hak dalam sikit. Ilmu balaghahnya, ilmu kinayahnya, semua kena belajar, baru boleh tafsir ayat tu dengan tepat. Yang kedua, kena tasawuf, kena tinggi sikit, kena amalan tasawuf. Saya kata kawan-kawan kita ni kena 3 tu maknanya wajib lah. Kalau tak boleh 3 ni, tak payah bahas benda tu, tak nampak jalan dia. Jadi yadullah ni kena bahas ke bahasa Arab. Yang dikatakan tangan Allah di atas orang yang bergerak secara berkumpulan, secara berjemaah. Untuk buat kerja Islam ni dia tak boleh buat seorang-seorang. Seseorang nak buat tak boleh, dia kena menyertai satu jemaah Islam. Jadi kalau menyertai jemaah Islam, Nabi kata yadullah, tangan Tuhan atas jemaah. Apa maksud dia? Pertolongan. Tangan tu pertolongan, bukannya tangan betul. Umar kata apa dia? Sayyidina Umar kata la Islam illa bil jamaah. Islam tak ada kalau tak ada jemaah. Islam ni dia mesti diwakili oleh jemaah Islam. Wala jamaah illa bil qiyadah. Tidak ada jemaah, mesti ada pemimpin. Buat satu jemaah, pemimpin tak ada. Sekarang orang panggil presiden yang dipertua ke, yang pengurusi ke kan, pada badan jemaah yang tertentu. Dia kata la Islam illa bil jamaah, tak ada Islam kecuali mesti ada jemaah. Jemaah ni yang mewakili Islam. Kuat jemaah Islam ni tuan-tuan, kena faham, jemaah ni mewakili Islam, dibawa kerja Islam. Dan jemaah itu mesti ada pemimpin. Wala qiyadah illa bitta'ah, tidak ada pemimpin kecuali mesti kita taat pada dia. Itu bincang buat taat tu banyak pula. Apa benda yang patut ditaat, apa benda yang tidak patut ditaat. Situasi lagu ni macam mana, kadang-kadang jemaah Islam ni dia ada 2 pula pemimpin berebut. Kalau dalam peperangan, kalau mari 2 panglima, Islam ajar dia kata bunuh seorang. Maknanya nak cerita kepimpinan ni penting. Jangan ada 2 kepala. Kepimpinan di kampung, 2 ada pemimpin kampung. Tapi tak payahlah bunuh ni. Ni dalam peperangan lain cerita kan. Yang ini kalau ada 2, okey, pilihlah salah satu. Sama ada pilih ataupun salah seorang daripadanya bunuh lah. Ataupun ikut undang-undang. Kadang-kadang jadi 2 ni bukan apa tak ikut undang-undang, berasa nak jadi pemimpin, dua-dua nak jadi pemimpin. Masjid kena ada 2 nazir. Nazir seorang je. Tapi kalau ada 2 pula, 2 orang nak jadi nazir, kena salah seorang lah, ikut undang-undang. Hak mana patut diikut? Tapi kadang-kadang undang-undang, bila orang tamak kepada kuasa, apa-apa jua jemaah, bila tamak kepada kepimpinan dipanggil,
dalam istilah dipanggil hubbur riasa, cintakan kepada kepimpinan, hubbul jah, maka dia tak pakai undang-undang, tak pakai. Ya. Ini kalau tuan-tuan boleh tengoklah maknanya dalam organisasi, ya, dia tak pakai undang-undang, pakai nak jadi ketua belaka. Ya. Baik, jadi saya nak ceritanya tentang kes tadi lah, maknanya jangan kita memahami istilah Arab itu secara zahir dan mendata. Ya. Kalau zahir secara mendata tidak merujuk kepada ilmu bahasa Arab, maka habislah kita, ya, tunggal langgang jadi. Baik, jadi ahli kubur ni kata baca Quran ni tuan-tuan, ini pun kena jadi amalan kita. Apa lagi yang tuan-tuan nak, kalau ulama kata baca Quran ni 3 ayat sehari pun tak apa. Apa lagi agak-agak, ya? 3 ayat sehari. Satu baris tu, cuba tuan-tuan buka Quran nanti, lebih kurang 30 perkataan, bukan 30 huruf satu baris, ya, 30 huruf lebih. Satu ayat kita ambil yang tu lah, yang agak-agak apa ni, normal lah, yang biasa. Satu ayat ni kadang-kadang kita jumpa satu ayat, satu baris 2 ayat. Kita ambil ginilah, 3 ayat ni 2 baris, ya, 2 baris. Kalau 2 baris, maknanya kalau ikut huruf tadi, katalah kita ambil 40 lah purata dia, 80 dah, 80 huruf. Nabi kata, Nabi kata apa dia, setiap satu huruf itu 10 kebajikan pahala yang dia dapat, ya, 10. Jadi kalau 80 huruf, 800 pahala, dan dia boleh cover kita punya dosa-dosa yang kadang-kadang kita buat secara sedar ataupun tidak, ya. Kalau hak tu dengan cara baca Al-Quran itu boleh menghapuskan dosa, kan, boleh mengangkat darjat kita. Campur pula dengan istighfar, dengan selawat. Istighfar, selawat ni tuan-tuan, istighfar yang kalau kita nak faham direct, dia hanya berfungsi menghapuskan kita punya dosa. Tapi kalau jadi amalan kita tiap hari, lepas subuh ke, sebelum subuh baca sikit, lepas subuh baca sikit, cukup 100. Ya, selawat pun lagu tu juga. Selawat secara kata orang apa ni, zahirnya dia berfungsi untuk dapat syafaat Nabi. Tapi tuan-tuan, dua-dua amalan ini bukan setakat tu saja. Tuan-tuan baca dalam hadis. Saya pernah baca hadis ni kepada dalam majlis ni, ya. Selawat ini dia bukan setakat berfungsi untuk nak dapat syafaat, tapi dia juga berfungsi untuk memberi ketenangan jiwa pada kita, ya. Yakshiful ham, dia akan apa ni orang panggil, segala kerunsingan kita tu, al-kurub, al-ham wal kurub, ya, hak susah hati berserabut tu, baca selawat hilang, ya, selawat hilang. Habis kalau kita baca tiap hari, kita niatnya nak dapat syafaat Nabi, ingat ke Nabi, selawat kita. Bila selawat kepada Nabi, Nabi kata dah, siapa selawat aku mesti ingat ke dia. Ingat lagu mana? Terutama sekali hari akhirat besok. Itu confirm, aku akan selamatkan dia, ya. Baik, satu. Yang keduanya, tak salah kalau kita niat dalam hati minta Allah Ta'ala tenangkan jiwa kita. Tengah serabut ni, serabut dengan masalah kewangan ke, dengan masalah anak bininya, ya, tengah serabut, apa-apalah serabut, baca selawat. Bukan setakat dia menghilangkan keserabutan fikiran dan juga perut kita, tetapi selawat juga dia boleh orang panggil menyelesaikan masalah dan juga hajat kita. Kita ada hajat, selawat. Termasuk juga dengan istighfar, ya. Istighfar pun lagu tu juga, dia boleh membuka pintu rezeki. Asas dia istighfar nak hapuskan dosa, tetapi dia juga boleh memurahkan rezeki kita, ya. Saya ada buat buku kecil masa TV3 dulu-dulu, masa saya selalu keluar Al-Kuliah TV3 tu, oleh kerana ada macam, yelah,
dia orang kenal kita, dah kenal rapat. Grand Brilliant keluarkan satu VCD sekali dengan buku kecil yang saya buat, amalan murah rezeki yang mudah-mudah. Saya bagi yang cukup mudah, yang boleh orang yang tak belajar agama, hak jenis tepi-tepi jalan tu boleh amalkan. Selawat, istighfar, siap dengan hujah, dengan hadis Nabi yang menyokong. Kata orang, kalau baca selawat murah rezeki, istighfar murah rezeki. Apa lagi? Subhanallah, apa ni, sedekah murah rezeki, siap dengan hadis. Jadi amalan-amalan yang mudah, yang pendek kita cerita dalam buku, nipis je buku tu. Saya pun saya ada lebih kurang 100. Maknanya benda tu dijual oleh Grand Brilliant dulu, saya ingat dah lama dah. Dia ada musim, dia habis musim habis lah. Jadi buku itu maknanya kita cerita amalan-amalan murah rezeki yang simple. Tak payahlah maknanya nak amal ya Allah ya Ahad ya Wahid ya Mawjud, itu panjang kan, ataupun bismillahirrahmanirrahim Allahumma malikal mulk sampai akhir. Itu panjang dia. Kalau itu dalam tu pun ada saya bagi sebab benda tu boleh pegang buku-buku kecil, orang boleh amal. Tapi hak tu panjang hak tu ada satu orang, dia memang tak ada hutang. Dia tak ada hutang. Bila tanya dia, satu orang tua lah, macam mana pakcik boleh tak ada hutang? Dia kata pakcik amal satu amalan, ya Allah ya Ahad ya Wahid ya Mawjud ya Jawad ya Basir, sampai Allahumma aghnini bihalalika, sampai habis lah. Jadi bila dibaca, tengok orang tua tu orang tua dia amal, mungkin campur dia tak ada kerja ke apa benda, wallahualam lah. Tapi jenis-jenis hak jenis banyak kerja ni, dia tak boleh nak beramal dengan benda tu. Tapi beramal dengan benda tu pun tak payah. Lepas sembahyang tu baca, seelok-eloknya lepas subuh baca ya Allah ya Ahad ya Wahid ya Mawjud itu. Jadi memang ayatnya itu dia boleh menghindarkan orang daripada berhutang. Berhutang maksud dia apa dia? Itu yang saya selalu sebut juga, berhutang ni dia ada jenis hutang yang memang berhutang ni kalau mati menanggung. Boleh faham tak? Sebab dulu-dulu ada ustaz dia buat ceramah, dia kata saya tak nak beli rumah, tak nak hutang bank. Tak nak hutang bank. Ini yang orang panggil ulama sebelum bercakap, ustaz ke apa benda, kalau boleh belajar sikit-sikit lah current yang berkaitan dengan dipanggil ialah current issue maknanya benda isu-isu semasa. Dia kena tengok perkembangan. Baru Islam ni dia panggil comel je masuk. Kalau tidak kita campur satu benda tu, kita tak adjust dengan suasana semasa tu, dia jadi tak kena. Orang dengar pun pening kepala. Takkan tak boleh berhutang ustaz. Saya kalau tak berhutang, anak saya ramai ni, takkan nak beli apa ni, nak beli rumah tak boleh berhutang. Kalau nak menyewa, saya dah 3 kali ustaz pindah. Kan? Sewa tu rumah kata ni rumah ni nak jual. Pindah. Kan? Letih dengan benda ni. Tiba-tiba ustaz mari kata tak boleh berhutang walaupun beli rumah. Maknanya sah dia ni, dia tak belajar, dia tak tengok maknanya suasana di luar. Beli rumah ni maksudnya apa dia yang kata tak ada hutang? Beli rumah sekarang ni semuanya dia, kalau dulu dia dipanggil apa dia? MRTA. Sekarang dia tak panggil MRTA dan insurans tu, ketakaful. Dia panggil apa Siapa ingat? Yang baru ni sekarang dia tak panggil MRTA dah. Maknanya apa dia? Kalau kita berhutang beli rumah mati, maka takaful akan cover. Takaful ke insurans, oleh kerana dah ada takaful, kita ambil takaful lah. Takaful akan cover. Bila cover tu maknanya kita tak ada hutang, mati tak ada hutang. Itu kena faham benda tu. Ini yang dikatakan hutang, dia berhutang tapi tak ada. Ada satu kes lagi, dia berhutang personal loan, dengan orang tu, dengan orang ni ada hutang. Tetapi dia ni, dia berhutang tu dia dah set dah.
Dia ada ambil takaful, orang panggil, dulu dipanggil insurans hidup, apa dia, hayat kau benda. Yang takaful ni maknanya dia ada bayar, dia ada ambil takaful, in case dia mati, takaful akan cover 500,000, sejuta. Jadi dia dah set dah, hutang dia tu jangan lebih paras tu. Kalau dia mati pun takaful bayar pada isteri dia sebagai pemegang amanah, maka isteri dia pun dah ada list, ini hutang suami dia, ya. Suami dia pun berhutang pun bagus, untuk niaga ke, untuk apa ke, maka isteri tengok, okey, dapat 500,000, ada hutang peribadi ni ada 300,000, boleh bayar, tak ada hutang, ya. Yang kata hutang yang terbebannya apa dia? Jenis tak ada apa-apa, ya? Tak ada apa-apa. Hutang 200,000, bila mati anak-anak ni kata orang kelang kabut duk cari duit. Sekejap orang ni mari tuntut hutang, orang ni mari tuntut hutang, anak pula dah pening kepala dah. Yang ini kita kena elak, ya. Nak pula kalau dah tahu umur kita dah paras-paras, sudah menghampiri dengan kematian, tak payahlah berhutang, walaupun nak buat benda baik, ya. Nak berniaga ke, nak apa ke, kalau boleh elakkanlah, ya. Kalau tak boleh juga, ada kepakaran, ada keyakinan, nak pakai 100,000, kan? Cari dengan kawan-kawan 10,000 seorang, 10 orang dapat 100,000, nak buka satu bisnes, confident, yakin, sesuai dengan kepakaran, bukan semangat. Kadang-kadang orang meniaga ni dia ikut semangat dia je, kan? Dia tengok orang tu meniaga, menjadi, dia tak tahu kawan tu sebelum nak jadi tu 10 tahun menderita. Dia tak tengok 10 tahun sebelum tu, dia tengok masa tu, dia kata kalau lagu tu aku boleh buat, kata. Cari duit dengan kawan-kawan, itu tak boleh lah, ya. Baik, saya ingat setakat tu dulu pada pagi ini. Dan saya nak maklumkan bahawa sehingga kini, untuk nak beli PA system tu, nak tukar PA system baru, ada apa je? 6,000. Sudah ada 6,000 yang bagi. Alhamdulillah. Yang bagi itu maknanya ikut, maknanya cadangan lah. Sure kita kalau boleh cuba bagi 1,000 seorang, tak kurang 1,000 seorang, ya. Mikrofon ni tuan-tuan penting, pahala besar. Cuba saya buang ni, tuan-tuan dengar ke tak? Ya, kan? Tolak semua, tak dengar saya cakap pun, tuan-tuan tak dengar. Maknanya hidayah nak masuk, hidayah nak masuk ni tuan-tuan, mikrofon penting, ya. Masa khutbah yang saya selalu sebut pada tuan-tuan, khutbah ke kita buat program yang besar baru ni, menyebabkan saya stop dulu program besar, sebab muslimat tak dengar, belakang sana tak dengar, ya. Kalau pakai yang ni dia dengar pula, tapi putus-putus juga kadang-kadang yang belakang sana. Kalau khutbah belakang langsung tak ada, baru ni baru ada, itu pun putus-putus, saya sendiri dengar. Jadi bila kita dapat memberi sumbangan untuk beli PA system yang baru ni atas nasihat pakar PA system, maka pahalanya cukup besar. Kalau takdirlah time-time bercakap itu orang berubah perangai ataupun buat amalan ke apa benda yang disampaikan oleh ustaz atau guru dan sebagainya, maka kita yang bagi sumbangan itu pun dapat pahala. Pahala ni lah tuan-tuan, sebelum mati ni pak cerita ni, kan? Nak sedekah pun sekarang, jangan masuk kubur barulah berasa kalau aku sedekah banyak baru ni, kan untung, rugilah. Jadi saya syorkan tuan-tuan bagi sekadar termampu. Cuma kita nak tengok ni, yang hadir kuliah ni kalau boleh bagi 1,000 seorang, habis, settle. Tak payah buat pengumuman pada khutbah Jumaat, ya. Kita nak tengok. Dan kalau boleh kita pakat hari Jumaat ni kita buat mega last, hari Jumaat ni saya nak tengok yang hadir kuliah ni hari Jumaat, pagi Jumaat tu dia bagi sumbangan terakhir. Kita nak tengok situ. Kalau tak cukup juga 60,000 lebih kurang, maka kita akan buat announcement pada hari Jumaat dalam khutbah, ya. Jadi saya harap, maknanya untuk PA system ni saya nak bagi peluang kepada tuan-tuan saja yang hadir dalam kuliah subuh setiap hari, ya. Nak bagi sekarang, daripada sekarang sampai Jumaat pun boleh, tapi hari Jumaat tu kita pakai bawa cek atas nama Masjid Ar-Rahimah atau Masjid Ar-Rahimah Taman Geriwuk, dua-dua boleh, ya. Ataupun nak bawa cash pun boleh.
Sebab kalau dah dapat tu pukul 9.30 buka tu, kita boleh masuk bank terus. Tapi saya tak sure lah cash. Kalau boleh, maknanya bank draft ke, bagi pada setiausaha kita. Ataupun hari pagi Jumaat pagi subuh tu yang ada collect tu, bagi masa tu. Kalau nak resit, bagi asing. Maknanya bagi pada Tuan Haji Rahmat, dia akan bagi resit. Tapi kalau nak bagi tanpa nak resit ke apa benda, boleh bagi terus pada kutipan pagi Jumaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum wa li jami'il muslimina wal muslimin al-ahya. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. Sallallahu ala Muhammadin. Alhamdulillah.